salima yaslamu salamah. Kita ada salamun ataupun salamatu. Ini semua daripada keadaan ni ya. Semua. Itulah salimah. Ini memang dia. Yaslamu salamun salamah. Jadi kita kata kita bagi salam pada apa? Kita ucap doakan selamat ke orang lah. Salam tu keadaan ni lah. Tapi belum lagi Islam. Islam kataan ni lain, tambahan. Sekarang ni penting ni. Ni ilmu sorof bahasa Arab Salima yaslamu salamun ataupun salamatu. Salima yaslamu salamun ataupun salamah. Jadi kita ucap salam tu doakan kesejahteraan kepada orang. Jadi bila orang Nabi kata dalam hadis apa? Ucap salam, Nabi anjurkan kita kan. Afshus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucaplah salam, doakan keselamatan kepada orang yang kau kenal ataupun orang yang kau tak kenal. Salam. Jadi kita kata ucap salam tu itulah asal dia. Perkataan salima yaslamu salamun ataupun masdar dia salamah. Dia ada kalau orang nama Salmah tu salamah lah. Dari sinilah. Mana dia? Salamah. Okey. Ini satu anjuran Islam yang paling utama sebenarnya. Dalam hadis Nabi SAW. Kita tengok sebuah hadis. Nabi kata dalam hadis ni dalam Sahih Muslim. Kita baca ni la tadkhulunal jannah okey nampak la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Jadi la tadkhulunal jannah, kamu tidak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehinggalah kamu beriman. Jadi syarat masuk syurga ada iman. Walaupun seberat zarah iman, akhirnya dapat juga masuk syurga selepas dibakarlah. Allahuakbar. Beribu tak tahu berapa tahun kan. Itu orang yang terakhir keluarnya ada iman sebesar zarah. Bayangkan kalau tak ada iman, dia tak dapat masuk syurga sampai iman. Jadi benda yang paling mahal akan disedari oleh orang yang dah mati semua adalah iman. Selama ni dia tak nampak iman paling mahal, dia nampak rezeki paling mahal kan, makanan. Semua yang dia kerja waktu dia kejar dunia ni. Dia tinggalkan iman, dia tinggalkan Quran. Quran sumber iman. Lepas tu ramai tinggal Quran. Dia tak rasa iman ni untuk bina iman dengan Quran tu mahal. Dia cari yang lain. Sedangkan nanti inilah yang paling mahal, sebab inilah sebab utama masuk syurga, iman. Wala tu'minu, dan kamu juga tak akan dapat iman tersebut hatta tahabbu. Dan tidaklah kamu dapat memahami keimanan yang sebenar sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Tahabbu ni saling berkasih sayang. Tahabbu daripada perkataan hubba. Hubbu ni apa? Cinta, suka.
Hobi, kan? Cita rasa yang sama, tu jadi hobi tu. Benda yang dia suka buat, benda tu. Jadi kamu saling berkasih sayang, rasa suka antara satu sama lain, maksudnya suka apa yang kita suka tu dapat pada orang lain. Sebab Nabi paling suka, apa yang Nabi paling suka? Iman lah. Itu Nabi harapkan semua yang nilai yang baik ada pada Nabi tu dapat pada juga umat dia. Nabi sampai ke Quran. Dan Nabi paling suka apa? Hobi Nabi ni? Quran lah. Jadi Nabi kata, awala adullukum. Maukah aku tunjukkan kamu ala syai'in kepada satu perkara yang iza fa'altumuhu, apabila kamu lakukannya, tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang. Apa dia jalan dia? Nabi kata satu jalan yang utama, afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam sesama kamu, ucap salam. Jadi ini kita bincang perkataan, ni kita nak bincang Islam. Tapi sebelum muncul Islam tak mungkin dapat tanpa perkataan salimah ni dulu. Jadi kita tengok wazan ni, salimah, cuba baca salimah, yaslamu, salamun, salamatun. Dua benda ni. Jadi perkataan salam yang kita sebut tu kan, itu daripada perkataan salimah, asal dia. Jadi di dunia bagi siapa yang suka ucap ni, akhirnya nanti di akhirat akan dapat ucapan dari siapa? Malaikat. Kita pun biasa baca surah apa? Kita ulang 3 kali kadang-kadang ayat tu. Surah apa kita baca tu? 4 ayat tu je kita ulang. Salamun qaulam min rabbir rahim, kan? Surah Yasin. Surah Yasin tu 4 tu ulang, tapi tak ada sunnah ulang pun. Nak ulang tu. Sejahtera lah ni malaikat yang kata kat dia dalam syurga. Orang-orang syurga tu. Ayat apa? Yasin ayat apa? Salamun qaulam min rabbir rahim. Ayat apa tu? Rasanya 50 apa? 36 ayat kan atas sikit kot. Ni 58. Ayat 58 kan? Ni perkataan salam. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ini ucapan salam dari siapa? Malaikat kepada ahli syurga yang dah masuk syurga. Yang mana dahulu mereka saling berkasih sayang kerana Allah. Bagaimana hadis ni mereka ucapkan salam. Jadi maksudnya Nabi suruh ucap salam, maksudnya apa yang salam, apa yang sebenarnya salam kita ni? Sejahtera ni doa kat mana? Min Rabbir Rahim. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Daripada Tuhan, daripada Allah. Daripada Tuhan yang Maha Pemurah, sejahtera. Jadi makna sejahtera yang sebenar ni macam mana? Jadi kalau kita ucap pada orang beriman, kita kata Assalamualaikum. Kalau nak ucap pada orang yang belum beriman? Taklah orang kafir tu. Apa kita sebut? Kita selalu sebut Assalamualaikum kepada yang Muslim dan salam sejahtera kan? Kepada non-Muslim kan? Ada ucapan macam tu kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera, betul? Lebih tepat macam mana? Macam mana boleh sejahtera? Sejahtera ni bila? Selamat ni bila? Bila masuk syurga. Sebab tu Nabi ucap pada ketika Nabi tulis surat-surat tu kepada orang-orang yang Nabi nak dakwah ni, dia kata apa? Assalamualaikum ni, kemudian wassalamu ala manit. Dia kata assalamu ala manit taba'a huda. Manit taba'a huda. Sejahteralah ke atas apa dia? Sesiapa saja yang mengikuti petunjuk. Siapa tak ikut tak dapat.
Jadi kita kata kat orang, kalau orang non-Muslim tu, Assalamu ala man ittaba'al huda. Faham? Sejahteralah kepada kamu wahai non-Muslim. Kalau kamu ikut petunjuk, kamu sejahtera. Kalau tak, tak dapat. Sebenarnya macam itulah. Jadi maksud salam Nabi kata ni, ajak assalam, sebarkan salam, maknanya termasuk apa tu? Nabi suruh sebarkan salam. Dakwah. Sampaikan. Supaya akhirnya semua manusia nanti mati dia selamat. Faham? Itu maksud salam sebenar. Itu maksud salam yang betul-betul sampai. Jadi ni syiar kita lah. Sebarkan salam ni bukan sekadar itu. Maksud Nabi kata ni dakwah dengan penuh hikmah, dengan kasih sayang. Dakwah. Sampaikan kebenaran, sampaikan Islam untuk agama kita ni. Akhirnya daripada orang tu berada di jurang-jurang neraka, dapat nikmat, saling berkasih sayang dengan apa yang Allah nak kita ambil ni lah. Sebab tu ni Assalamu ala man ittaba'al huda. Apa terjemah dia? Sejahteralah ke atas, selamatlah ke atas apa? Orang yang, siapa saja yang telah mengikuti petunjuk. Sejahteralah ke atas siapa saja yang telah mengikuti petunjuk. Tak kisah siapa pun dia. Tak terlambat selagi dia masih hidup. Kalau diikut petunjuk saat sebelum dia mati, sejahteralah dia. Itulah maksud dia. Sebab tu man tu siapa saja, bila-bila masa, kalau dia ikut petunjuk dan dia mati dalam keadaan tu, dia sejahtera, dia selamat. Macam orang yang bunuh berapa orang? 99 orang tu kan? 100 orang. Ni. Ini Nabi beritahu ni. Kat jumpa siapa? Heraklius. Jadi dalam hadis ni ya. Mana jadi? Hilang pula. Jami' Tirmizi ni surat. Jadi anna Herakla ni, Heraklius lah. Heraklius mengutuskan kepadanya pada diutuskan kepadanya ursila ilahi kepadanya segerombolan Quraisy. Wakanu tujaran bisyam. Mereka ni dari Syam, pergi ke Syam. Fa'atuhu fadzakarul hadis. Lalu disebutkan hadis ni, datang kepadanya. Qala summa da'a bi kitab Rasulullah. Kemudian dia kitab Rasulullah ni surat Rasulullah bawa. Faquri'a fa iza fihi bismillah. Lalu dibacakan surat tersebut kepada dia ni. Lalu mula dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad, daripada Muhammad Abdullah wa Rasulih, iaitu siapa? Hamba Allah dan Rasulnya. Kepada siapa surat ni? Kepada Raja Heraklius. Kristian. Azim Rum, iaitu Maharaja siapa? Rom. Apa dia kata? Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'a. Al-huda ada alif lam. Sejahteralah ke atas siapa saja yang ikut. Jadi Nabi bagi salam kat siapa ni? Orang Islam ke bukan? Bukan. Siapa tu? Heraklius tu Kristian. Maharaja Rom. Al-huda. Jadi ni cara Nabi. Tengok. Nabi sebarkan salam tak ni? Sebarkan kan? Seruan apa salam ni? Dakwah ni. Nabi nak ajak dia masuk. Ikut petunjuk. Kamu akan selamat kalau kamu ikut petunjuk Nabi. Jadi sebab itulah. Bila seruan Nabi tadi hadis tu. Kadang-kadang kita baca hanya satu lapis je. Sebarlah salam. Biarlah ucap salam semata-mata. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih besar daripada tu. Apa dia? Pastikan betul-betul salam lah. Bukan hanya ucap je. Macam mana orang tu selamat? Diikut petunjuk. Bawa jalan salam tu sampai orang tu betul-betul salam. Betul-betul selamat. Ikut petunjuk. Bukan hanya cakap kosong je. Itulah Nabi kata inilah jalan untuk masuk syurga. Afshus salam. Apa dia? Bainahum tu besar maksud dia tu. Afshus salam. Ya.
Bagi salam kat siapa? Kita tak payah bagi salam kat dia lah. Itulah bagi salam kat dia, ni lah. Macam ni lah cara dia. Tapi dia tak faham pula makna ni pula kan. Maksudnya macam itulah salam dia. Dia tak akan selamat kalau dia kafir. Kita pun tak akan selamat kalau kita Islam tapi kita tak ikut tunjuk. Jangan perasan. Kan? Jadi Nabi tak sebut Assalamualaikum manil Islam, mana ada. Siapa Muslim? Tak, semestinya Nabi kata tak kira siapa pun, siapa yang ikut petunjuk dia selamat. Kamu siapa? Walaupun dia siapa? Dia anak Nabi pun, dia ikut petunjuk dia selamat tak? Anak Nabi Nuh selamat tak? Tak. Kan? Ayah Nabi, siapa ayah Nabi? Nabi Ibrahim, ayah dia. Selamat tak? Tak ikut petunjuk. Tak selamat. Jadi tak kira siapa pun. Siapa tak ikut petunjuk, tak akan selamat. Jadi makna salam sebenarnya adalah berkaitan dengan hidayah juga. Berkaitan dengan ikut petunjuk. Al-Quran, itulah orang yang selamat. Itu untuk orang Muslim. Orang Muslim Assalamualaikum je lah. Yang ni non-Muslim. Non-Muslim. Ini Hiraklian ni non-Muslim. Untuk orang Islam, ucap macam biasalah. Assalamualaikum. Okey. Ada kan orang Islam, orang bukan Islam bagi India kadang pasti cakap Assalamualaikum. Jadi kita nak kata apa Fiqah dia? Waalaikum je. Sebab kita bagi balik ucapan dia tu pada dia sesuai dengan apa yang dia cakap kat kita. Kita tak tahu. Macam orang Yahudi sebut kat Nabi Assalamualaikum. Dia tak cakap salam. Dia celaka sebenarnya. Tapi lebih kurang dengar bunyi sama je. Jadi dia ada di sebalik kan. Di sebalik tu dia cakap sebenarnya tujuan dia jahat. Contohnya kan. Kita pun kata alaikum je. Sebab apa? Apa yang kamu ucap tu sama macam tu lah. Kalau kamu masukkan yang ni, aku masukkan yang sama kat kamu. Tak payah cakap assalam lah. Dia kata alaikum, ke atas kamu juga yang sama. Macam tu je. Waalaikum. Dah. Tak cakap waalaikumsalam tak. Waalaikum je. Okey. Jadi ni pertama. Yang seterusnya, dalam Quran ada beberapa ayat tentang keselamatan lah Islam ni. Apa dia? Dalam surah 7. Ni tadi kan dalam syurga Allah bagi surah 7 ayat berapa bukan ayat ni. Sekejap. Salam. Cuba tengok surah Al-An'am ayat 54. Nah, ayat 54. Bila orang yang nak beriman tengok, dia nak taubat, kita kata apa? Ini yang perlu kita ni kan mudahkan urusan orang nak capai kesejahteraan ni, kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum.
Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Dan apabila datang kepada engkau, orang-orang yang mereka nak beriman, dia beriman dengan ayat-ayat kami, nak bertaubat maksud dia. Yang nak masuk Islam, nak bertaubat, nak beriman. Fakul, katakanlah, sambut dia. Salamun alaikum. Sejahteralah ke atas kamu. Sebab apa ni? Sesuai tak dengan ayat ni? Orang ni dia nak buat apa? Dia nak ikut petunjuk lah. Yu'minu nabi ayat. Nak ikut siapa? Nak beriman dengan ayat-ayat Allah dan Quran. Dia nak ikut petunjuk. Maka cakap pada mereka, orang ni apa dia? Salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Tuhan kamu telah mewajibkan, menetapkan ke atas dirinya belas kasihan, sayang, rahmat. Bahawasanya apa dia? Siapa saja yang daripada kalangan kamu, annahu man amila minkum su'an bijahalah. Siapa yang melakukan dosa dahulu disebabkan dahulunya dia jahil, dia tak tahu makna iman, dia tak tahu tentang hidayah ni. Kemudian summa taba min ba'di, kemudian dia bertaubat sesudah itu. Dia beriman kepada ayat-ayat Allah, dia bertaubat. Wa aslaha, lalu dia buat apa? Taubat. Taubat ni antara dia unsur taubat islah. Kalau orang tu betul-betul taubat, maknanya apa? Dia mesti ada perubahan ni mesti islah. Kalau tak ada islah, maknanya dia belum taubat. Islah. Lalu dia memperbaiki diri dia, fa annahu ghafurun rahim. Bahawasanya dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dia faham maksud sejahtera ni, dia bukannya dapat dengan murah tapi dengan mahal juga. Apa dia? Siapa yang ikut petunjuk dia selamat. Siapa yang bertaubat dan perbaiki diri dia kan, setelah dulu dia buat jahat lalu dia taubat, dia selamat. Itulah jalan dia. Tak ada jalan lain. Itulah syarat sebenarnya selamat. Sebab tu kena bila ucap salam sekarang ni dengan ilmu lah sebenarnya, faham apa maksud sejahtera yang sebenarnya. Okey. Daripada perkataan ni, Islam ni dah muncul daripada mana? Jadi Islam ni dia daripada perkataan di bawah dia ni. Jadi ini salam. Kalau Islam dia daripada wazan ni, aslama. Aslama ni. Apa aslama? Ni selamat. Aslama apa? Selama ni antaranya menyelamatkan. Makna pertama ni, menyelamatkan. Atau makna dia tunduk, patuh, menyerah diri untuk selamatkan dirilah. Tunduk, patuh, menyerah diri. Dia sama dengan istislam. Istislam. Menyelamatkan diri. Jadi wazan ni aslama. Jadi dia punya madi mudhari' dia yuslimu, dan akhirnya muncul perkataan Islam. Islam ni yang ni. Beza lah. Ni sejahtera. Yang ni bagaimana nak jadi sejahtera ni. Yang ni. Wazan ni. Islam ni adalah jalan usaha manusia tu apa dia?
menyelamatkan diri dia daripada kena apa? Musibah besar di akhirat nanti dengan buat apa? Tunduk patuh menyerah diri kepada segala perintah Allah dan Rasul tu. Itulah Islam. Itulah Islam. Siapa yang hidup tunduk patuh menyerah diri, nama dia Islam. Nama dia apa? Orang yang buat macam ni? Orang yang buat macam ni nama dia apa? Muslim. Inilah nama dia Muslim. Sebab itu Allah sebut dalam surah berapa? Surah 6 ayat 162 hingga 163. Muslim. Buka surah 6 162 163. Sampai 164 163 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya solatku, segala tata cara ibadah yang lain, ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupan serta kematianku. Seluruh perjalanan hidupku dan seluruh persiapan untuk matiku hanyalah siapa punya? Lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sebarang sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan akulah yang awwalul muslimin. Yang pertama-tama, apa ni? Pertama-tama muslimin tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Jadi ni yang paling segera siapa? Ketika dahulu zaman Nabi ni, Nabi Ibrahim, kan? Ketika mana Allah firman kepada Nabi Ibrahim dalam surah 2. Pula surah 2 ayat 131. Dua 131. Dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aslim ni perintah. Jadi ini dia punya past tense, present tense dia. Perintah dia macam mana? Aslim tu dia punya perintah. Aslim tu dia perintah dia. Maksudnya apa? Serah dirilah kamu, Allah kata. Tunduk patuh, serah dirilah kepada aku. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, serahkan semuanya, nak selamatkan diri aku. Kepada siapa? Tuhan bagi sekian alam. Maknanya bayangkan kan? Macam tu. Kita kalau dah kena tawan, apa jalan paling selamat? Kalau nak ikut, serah diri je lah. Serah diri selamat. Kalau tak nak apa? Kita memang akan hancur punya. Tak dapat nak lawan. Jadi serah diri.
Dan yang paling bahaya sekali, yang paling tak patut nak dilawan siapa? Allah lah. Itu serah diri daripada segala apa yang Allah perintahkan. Itulah aslim tu, Islam. Jadi siapa yang buat ni, yang benar-benar tunduk patuh menyerah diri kepada Allah, ikut segala perintah dia, tinggalkan apa yang Allah larang, usahakan segala apa yang Allah suka dan redha tu, dan tinggalkan segala yang Allah benci dan murka tu. Kerana takut kan Allah, kerana cintakan Allah dan kena harapkan segala pemberian daripada Allah tu yang terbaik tu. Itulah orang Islam, itulah Muslim. Sebab itu ini juga wasiat kepada siapa? Anak cucu Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam ayat seterusnya, ayat yang ke-132 kita baca, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dengannya. Wasiat yang mana ni? Untuk Islam ni, untuk menyerah diri kepada Allah ni, kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Itu cucu Nabi Ibrahim ni, daripada Yakub. Apa wasiat dia? Sama. Yakub ni bawa wasiat yang sama macam moyang dia bawa. Apa dia? Ya bani ya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih kamu din, agama ini. Yang apa dia punya acuan utama dia? Islam lah. Tunduk, menyerah diri segala pada segala perintah Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan maka janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan kamu, apa dia? Orang-orang yang tunduk patuh menyerah diri kepada siapa? Allah dalam hidup. Ini dia disebut Muslim. Jadi kita faham maksud dia. Apa tadi? Maksud Islam ni apa sebenarnya? Islam maknanya apa? Selamat ke menyelamatkan? Islam ni maknanya menyelamatkan. Faham menyelamatkan. Maksudnya sebab itulah orang Islam ni dia akan buat apa? Diselamatkan. Macam mana cara dia nak selamatkan? Selamat tunduk patuh ke siapa? Allah. Macam mana cara kita nak selamatkan? Surah 30, surah 41 ayat 33 lah. Ni orang Muslim buat benda ni. 41 ayat 33. Inilah kerja orang yang nak selamatkan diri dia dan nak selamatkan seluruh ahli yang lain. Surah 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh, mu'amilah solihan, dan negaskan sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang tunduk patuh menyerah diri. Jadi kerja orang Islam sebenarnya antara kerja utama dia apa dia? Berdakwah, sampaikan. Ada peluang sampaikan. Ajak, pastikan apa yang dia ucap tu menjurus kepada apa? Perkataan ni. Apa dia? Dia bukan mesti kena ada apa? Satu apa-apa.
Sembang-sembang kedai kopi je boleh kan? Tengok kan? Konten dia tu da'a ila Allah. Dia rasa macam ya Allah aku kena faham Quran. Macam mana kita boleh buat macam tu? Kan? Akhirnya jomlah ikut, kita ada tempat belajar contohnya. Ini maksud dia. Dia jangan sia-siakan peranan dia sebagai Muslim. Sebab sifat Muslim apa tadi? Nak selamatkan kita daripada nanti kena mati kena apa? Kena azab. Nak selamatkan diri ni. Bukan diri kita je. Siapa lagi? Siapa jatuh? Faham Kan? Sebab tu Allah kata apa dia? Allah kata dalam ayat lain, macam mana nak selamatkan ni? Bukan selamatkan diri je. Selamatkan siapa? Diri dan keluarga kan daripada azab. Ada tak ayat? Surah 66 ayat. Barulah sejak salam kita tu bermakna dengan betul makna dia. Sampailah maksud salam tu. Kita ucap salam tu betul-betul sampai makna dia. Sampai ke sana, sampai ke langit, sampai ke akhirat, sampai selamat, betul-betul selamat. Jadi dalam surah apa? 66 ayat 6. Apa Allah kata? Surah 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Okay, sekarang ni cuba kita hayati ayat ni relate dengan perkataan yang kita bincang. Cuba kita nak faham tu betul. Kita relate Allah kata apa? Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada apa? Api neraka. Okey. Sekarang ni kita bagi salam kat orang. Dalam keadaan orang tu tak tutup aurat pun dan salam tu tak sampai pun, akhirnya dia pelihara diri daripada azab neraka. Sampai tak salam tu? Saya tanya secara jujur. Dia buat maksiat kat Allah. Lepas tu kita secara salam ni jadi sebagai apa hari ni? Hanya sekadar jadi apa? Satu adat. Betul tak? Adat. Tapi sampai tak mana salam yang Nabi sebut tu? Selamat sampai ke akhirat. Tak sampai. Tak nampak juga kan? Hanya sekadar adat, ucapan yang macam tak ubah macam ucapan apa dia? Good morning. Tak ubah macam ucapan apa dia? Hello. Adakah itu salam, nilai salam kita ini? Sepatutnya tak macam tu. Salam kita ni mahal. Ya, tengok kan? Jadi Assalamualaikum tu hanya jadi satu apa? Quote yang tak ubah macam orang kata yang bukan nilai agama juga, sama. Begitulah keadaan dia bila jahil lah. Betul tak? Siapa setuju, siapa tak setuju? Inilah Islam, kita nak kenal Islam tu, itu unsur dia. Belajar bahasa tu. Jadi jauhnya kita hari ni kan dengan intipati sepatutnya yang kita faham agama kita. Salam yang Nabi maksud tu afdal salam bukan macam yang kita faham ni. Afdal salam, okey asal ucap salam tak. Maksud dia ni menyebabkan akhirnya betul-betul selamat nak bertemu Allah nanti. Macam mana ucapan salam kita tu tak ada kesan apa dah, sama aja. Tak ada perubahan. Bahkan dalam keadaan apa dah? Bermaksiat kepada Allah lagi. Bagaimana maksud selamat tu sampai? Sedangkan ini ucapan malaikat nanti, ucapan Allah kepada hamba dia masuk syurga nanti. Salamun. Dia sebab apa? Dalam surah lain, surah Ar-Ra'd apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kamu sekarang ni masuk syurga sebab dulu kamu sabar kat dunia, kamu tinggal kat maksiat. Kamu berjuang untuk aku, kamu sabar untuk buat ni. Sebab tu kamu hari ni selamat. Itu maksud dia. Surah Ar-Ra'd 2 ayat apa? 21. 23. Surah 13 ayat 23 kot. 24. 24. Ayat 24.
13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Baru sampai makna salam. Jadi semua ucapan salam dalam Quran akhirnya last sekali ucapan tu kekal masuk mana? Dalam syurga. Salam ni. Nak dapat ni kena lalui jalan ni. Faham jadi siapa nak dapat ni, nak dapat selamat yang sebenar ni, nombor 1 ni, dia kena daripada mana? Dia kena buat ni untuk dapat ni salam. Sebab itulah menjurus kepada ni, tambah wazan satu lagi, aslam, iaitu kerja dia buat apa? Nak dapat sejahtera betul-betul, selamat. Dia selamatkan diri dia, selamatkan keluarga dia dengan apa? Dia usaha dakwah, ajak kepada Allah tah. Itulah jalan selamat. Sebab tu Allah kata, dan benda ni nak buat kena apa? Sabar. Nak jadi Muslim yang sebenar ni kena sabar. Sebab dia ada pengorbanan yang banyak dia kena buat. Jadi sebab tu akhirnya Allah kata dalam ayat ni, salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kamu sekarang. Kamu dah selamat dah. Disebabkan apa dia? Dulu kamu sabar di dunia. Fani'ma uqbad-dar. Inilah sebaik-baik tempat tinggal. Sebaik-baik balasan negeri tempat tinggal kamu hari ni. Jadi balik surah 66 tadi. Itulah fokus dia sebenarnya, akhirnya itulah Muslim. Siapa saja yang hidup dia dalam kerangka untuk apa-apa? Siapa saja yang hidup dia dalam kerangka untuk apa? Selamatkan diri dia dan ahli keluarganya daripada kena azab dalam api. Ya, dengan ikut ciri-ciri sebenarlah. Bagaimana dia boleh selamat dalam ni? Dengan ilmu ni. Dengan apa yang Allah ajarkan ni. Maka inilah Islam yang sebenar. Inilah Muslim. Inilah sistem kita pun. Sistem Islam ni akhirnya memang siapa yang ikut sistem tu dengan sempurna, pasti selamat daripada neraka. Itu jaminan. Tapi syarat dia ikut dengan sempurna. Okey. Jadi kita tengok pada nota kita. Inilah jalan hidup kita. Jadi daripada perkataan inilah muncullah perkataan apa dia? Jadi Islam ni rupanya adalah, Islam ni apa? Satu sistem. Sistem hidup yang memang sistem yang mana? Menyejahterakan kita nanti. Yang nak selamatkan kita daripada kena azab. Sistem Islam. Jadi Allah kata dalam ni, cuba tengok kata-kata penulis ni. Islam adalah jalan hidup yang diaturkan Allah ke atas hamba-hambanya. Dan Allah kata sesungguhnya agama yang sistem yang Allah redha dan benar di sisi Allah hanyalah nama dia apa? Islam. Sebagaimana dalam surah 3 ayat 19 saja. 3 ayat 19. Jadi sekarang kita sebut inilah Islam. Islam. Jadi surah 3 ayat 19. Hanya ini yang Allah terima. Hanya jalan ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai, yang benar di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Sambung lagi wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang dahulu diberi kitab. Yang ahli kitab dulu, kitab mereka bawa ajaran apa? Islam juga.
Islam juga, bukan Yahudi, bukan Nasrani, Islam juga. Nabi Ibrahim tadi kan Islam, Nabi Yakub tadi wasiat Muslim juga. Semuanya sebenarnya apa saja yang mengajak apa dia kepada tunduk patuh menyerah diri ni kepada Allah ni, itu nama dia Islam. Semua agama macam tu. Semua agama daripada Allah macam tu. Yang dibawa oleh para nabi dulu. Mentauhidkan Allah dan mentaati perintah dia. Yang tidaklah bersisi orang yang diberikan kitab daripada nabi-nabi mereka dulu, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu tentang kebenaran ni. Kerana kedengkian sama mereka. Jadi kerana dengki dengan pemberian Allah kepada satu kaum yang lain, ini menyebabkan mereka tak nak ikut ajaran Islam yang sebenar ni. Jadi wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan dia. Dalam surah seterusnya, sesiapa yang menerima agama selain daripada Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Agama yang Allah redha yang benar Islam. Dan siapa yang ambil selain itu, Allah tak akan terima sistem yang lain. Dalam surah 3 ayat 85. Surah yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang sesiapa yang ia mencari selain daripada Islam sebagai sistem dia, agama, acuan dalam agama dia, maka tidak sekali-kali ia diterima daripadanya. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Allah tak sebut dunia akhirat. Allah sebut akhirat saja sebab manusia tak akan nampak rugi dalam hal ni ketika dunia dulu. Sebab agama lain semua bebas. Nak buat apa suka kan. Islam ada garis panduan dia. Jadi sebab itulah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ni penjara orang beriman. Syurga bagi orang kafir. Tapi mereka akan rasa rugi bila di akhirat nanti wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tak ada apa-apa habuan untuk mereka. Bahkan akhirat ni lebih kekal. Baik. Bahkan Islam ni agama yang telah pun sempurna. Allah sebut dalam surah 5, tambah sikit ke situ, ayat yang ke 2, 3, ayat 3, bahagian dari sini ya. Tak perlu nak tambah-tambah apa dah sempurna dah. Ambil je sepenuhnya. Dah lah tak ambil sepenuhnya, nak tambah pula yang lain. Jadi ni macam mana nak jadi? Kan? Sekarang ni Allah kata dalam ayat ni dulu. Sebab tu saya masuk ayat ni dulu. Sebelum kita pergi satu lagi ayat, Allah suruh masuk sepenuhnya tu. Sebelum tu kita nak tahu dulu kenapa Allah suruh masuk sepenuhnya. Sebab dah lengkap habis dah. Ambil ni semua. Dalam ayat ni, firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam dina. Jadi pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan kepada kamu dinakum, agama kamu, cara hidup kamu ni. Cara hidup kamu dalam agama ni. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah pun
menyempurnakan ke atas kamu nikmat daripadaku. Contoh tauladan Rasul ni dah sempurna dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita boleh dapat. Dan wa raditu lakumul Islama dinan, dan aku telah pun redha untuk kamu Islam ini sebagai agama. Jadi ke sinilah apa kita pun baca ayat 3. Jadi kita pun baca pagi-pagi raditu billahi. Allah bagi kita ni agama mentauhidkan Allah. Kemudian raditu billahi rabbah lagi. Islam ni acuan kita, cara hidup sistem kita lagi. Dan Nabi itu sebagai ikutan kita, contoh kita, redha Nabi ni sebagai Nabi kita. Inilah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dah ada semua lengkap agama kita ni. Cumanya apa? Berusaha belajar dan ambil lah sepenuhnya. Tak perlu nak, dah lah tak ambil ni, tak belajar ni, pergi ambil yang lain pula. Ni memang tak patut lah. Sebab itu Allah sebut perintahkan kita dalam surah 2 ayat berapa? 208. Islam. Ni berkaitan ni. Islam ni. 3 ayat 85. Surah 5 ayat 3. Surah 2 ayat 208. Boleh baca ni. Ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafah. Dalam keadaan secara apa? Seluruhnya. Seluruh. Kafah ni ambil semua sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan yang memerintahkan untuk tinggal ataupun campur adukkan dia. Kalau tak tinggal seluruhnya, buat apa? Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Ini yang berlaku lah pada Bani Israel dulu. Beriman kepada sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Ataupun talbisul haqqa bil batil. Campurkan di antara betul dan salah. Itu kerja syaitan. Apa kerja syaitan pertama? Kalau boleh, kembali kufur langsung. Keluar terus. Satu. Yang kedua, kalau tak boleh, campur adukkan antara hak dan batil. Yang lain, lagi satu, ambil bahagian yang kita suka je. Yang tak suka tinggal. Itulah kerja siapa? Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh dia benar-benar adalah musuh yang nyata. Semua yang ayat tentang syaitan tadi tu, pertama, campur aduk ni surah. Campur aduk benar dan salah, surah 2 ayat 42. 2 ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah kata, jangan campur adukkan antara hak dan batil. Syaitan ni dia buat apa? Dia akan suruh kita campur adukkan antara hak dan keliru kan. Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Kita boleh tengok perangai kaum yang telah direkrut oleh syaitan. Siapa? Bani Israel 2 ayat 85.
Allah tanya, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna, ayat 85. Surah 2 ayat 85. Adakah kamu beriman sebahagian kitab dan kamu ingkar sebahagian yang lain? Juga sebagaimana dalam surah 15 ayat berapa? Ayat 90. Ayat 90 91. Ni. Yang ni halangan dia kan. Halanganlah daripada dapat Islam ni. Penuhnya ni. Pertama tadi surah 2 ayat 42. Campur aduk antara hak dan batil. 285. Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Surah 15 ayat 90 hingga 91 ni. Sama juga. Ni nama dia. Orang yang jadi Quran ni Aidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Jadi seperti mana kami berikan ke atas, kami telah turunkan Quran ni ke atas orang-orang yang dia membahagi-bahagikan pula. Iaitu alladzina ja'alul Qur'ana 'idin, iaitu yang menjadikan Quran ini beberapa bahagian. Lalu apa dia? Mereka percaya sebahagian dan tolak yang lain. Ambil yang mana nak je. Ini adalah tipu daya syaitan lah ni. Dan itu je. Okay. Dan kita terus kepada dalam buku ni. Jadi maka sebagai bukti kesyukuran atas nikmat Allah itu, terimalah Islam itu sepenuhnya, bukannya ditebuk sana dan sini. Sebagaimana firman Allah tadi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam ke sepenuhnya. Jadi kita Quran ambil sepenuhnya. Bukan nak baca je. Quran kena faham. Dan tujuan faham nak sampaikan. Dan semualah berkaitan dengan ni. Baik. Jadi inilah jalan untuk ramai masuk Islam, iaitu selamat. Dan sistem yang Allah telah tetapkan agama ni, memang kalau ikut sepenuhnya, pasti akan selamat daripada musibah di akhirat nanti, iaitu azab Allah, neraka Allah. Okay, ini yang ketiga, pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan satu sistem yang sempurna untuk mereka jalani dalam kehidupan ni, agar mereka selamat sampai bertemu dengan Allah. Ada satu hadis, dua benda ni orang Islam ni kena jaga. Dia kata orang yang Muslim ni apa ciri-ciri dia antaranya? Dia kata al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wa yadihi. Baca hadis ni, al-muslimu man salimal muslimuna
Min lisanihi wa yadihi. Mana dia? Muslim yang sebenar itu seorang Muslim yang sebenar ialah siapa? Ialah man, orang yang telah selamat oleh orang-orang Muslim lain daripada gangguan lisan dia dan tangan. Faham? Muslim yang sebenar itu adalah orang-orang Muslim Islam yang lain selamat dari gangguan lisan dia dan tangannya. Apa maksud dia? Lisan. Jadi antaranya lisan dia tak menyakitkan. Apa maksud menyakitkan? Tak cela orang lah. La yaqtab, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat tu. Surah Al-Hujurat, bukan surah Al-Hujurat. Jadi surah Al-Hujurat ni cerita tentang ciri-ciri Muslim yang patut ada ni. Hubungan sama Muslim. Surah Al-Hujurat ayat yang ke 11. Daripada ayat 6 contohnya, fitnah kan. Jadi dia cerita lisan ni. Lisan kepada Rasul. Pertama surah Al-Hujurat ni lisan kita jangan mendahului lisan Rasul. Ni ayat 2 ni. Jangan angkat suara kamu melebihi suara siapa? Suara Nabi. Jadi hari ni suara Nabi, hadis-hadis Nabi tu. Dengan lisan kita lebih daripada hadis, daripada lisan Nabi tu. Sehingga mendahului pula. Ni yang pertama. Dan sesama manusia ni iaitu yang ayat 6. Jaga lisan juga. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ni dosa lisan juga. Wahai orang beriman, bila datang orang fasik kepada kamu bawa satu berita yang tak pasti, maka tabayyunlah, siasat. Terbimbang dengan kamu terus sebar semua. Menyebabkan apa dia? Kamu telah menimpakan musibah mudarat kepada satu kaum disebabkan kejahilan kamu ni. Lalu kamu menyesal nanti dengan perbuatan tersebut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ni satu lagi. Kemudian jika ada dua pihak gaduh pula, apa kita kena buat? Lisan juga ni. Damaikan. Fa'aslahu bainahuma. Fa'aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok orang beriman, ni dua Muslim, dua Islam, yang iqtatalu, saling bertelagak. Apa kerja kita pula? Fa'aslihu, bangan simbah api. Kan? Buat perbaikan. Dua-duanya beriman kepada Allah. Apa masalahnya? Cuma beza mungkin dalam hal yang lain, dalam hal yang tak gugatkan tentang akidah dia. Buatlah Islam, bukan tambah api. Jadi semua ciri ni sampai tak kat Muslim? Tak. Jadi macam mana nak selamat ni? Kata nak selamat. Tengok tadi kan, selamat, sejahtera, semua sifat menyelamatkan. Tapi tadi perbuatan ni menyelamatkan ke tak? Lisan macam ni. Tak, dia mengeruhkan keadaan, merosakkan. Jadi itu satu benda. Jadi banyak Pertama, hadis Nabi tu nombor satu, tinggikan. Jangan lisan saya lebih tinggi, lisan kita lebih tinggi daripada hadis Nabi. Kita tinggikan kalam Allah dan Rasul. Lepas tu kita utamakan ni. Dalam perbincangan tentang agama ni, banyakkanlah tengok rujuk pada Quran dan hadis Nabi ni. Yang kedua tadi, ada berita yang tak pasti, jangan mudah-mudah apa dia? Sampai terus lisan juga. Yang ketiga, kalau ada sepihak yang dua-dua sama je, tapi saling berselisih kan. Buat apa? Damaikan dia. Yang seterusnya, ni. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ni semua dosa lisan. Surah ni. Wahai orang-orang beriman, janganlah apa dia? Yaskhar apa dia?
Merendahkan satu kaum dengan satu kaum yang lain, rendahkan pula. Dengan lisan dia tu, jatuhkan orang ni, rendahkan. Buat sarkastik pada orang ni. Hina dia. Boleh jadi bahawa orang yang kamu hina tu, rendahkan tu lebih baik daripada kamu. Dan janganlah orang perempuan merendahkan perempuan yang lain. Boleh jadi apa? Perempuan yang kamu rendahkan tu lebih baik daripada kamu. Dan yang ini pertama. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu talmizu apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa tu? Cela juga. Jadi orang Islam ni mana ada ajar cela-cela. Cela orang, senang-senang cakap benda-benda yang buruk. Dia ni apa-apa sebut dengan nama-nama buruk tu. Ada tak agama ajar macam tu? Tak. Lagi-lagi kalau kita ni apa dia? Orang yang bercakap kita didengar oleh orang ni. Yang ada amanah lisan, lagi bahaya. Ini kalau mulut senang je keluar perkataan apa yang kita pun faham lah, tak ada adab lah kan. Jadi itu satu benda. Itu cela kepada orang yang kita tak suka. Padahal orang Islam juga. Senang-senang je. Perbezaan benda-benda ke kan, pandangan ke, tak kisahlah. Itu tak ada lesen untuk kita boleh cela. Tak. Bukan jadi lesen untuk lisan kita boleh cela satu pihak yang lain, tak. Dan yang ketiga, apa dia? Dalam ayat ni ada 3. Jadi sepatutnya surah ni memang kena hari ni jadi slogan dekat mana-mana highway tu. Sebab ni berleluasa benda ni. Wala tanabazu bil. Ni satu lagi. Dah cela tak cukup cela, dia buat apa? Label dengan label buruk orang tu. Dia ni sang ni kan. Sebut je label ni, orang dah tahu ini puak ni dan kena gelak dah. Ada tak berlaku? Berlaku. Mudah je. Senang je. Tak suka orang ni, okey, label dia satu benda ni, pasangkan letak kat dia. Lepas ni orang kata tu je, dia dah kena dah. Ni nama dia tanabazu bil alqab. Jangan kamu letakkan satu labelan yang buruk, lakab yang buruk kepada satu puak yang kamu tak suka tu. Sedangkan dia puak beriman kepada Allah, masing-masing akan ditanya. Jadi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Inilah seburuk-buruk perbuatan derhaka sesudah kamu mengaku kamu beriman. Dan hal ni semua kena taubat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak bertaubat, mereka ni orang yang dosa lisan. Inilah Islam. Macam mana kita kata Muslim, Islam, selamat, sejahtera. Tapi tak selamat pun nampak. Belum lagi ni. Tak payah ni pun. Dia punya lisan je, dah rasa tak selamat dah. Pak ustaz pula lisan dia tengok. Ni membawa mesej Islam. Tengok je cakap dia, rasa dah tak selamat dah. Telinga pun sakit dah dengar. Macam mana? Boleh tak? Faham kan? Jadi ni benda yang kita kena check balik. Ni semua dosa apa? Lisan ada berapa surat-surat ni tadi? Pertama yang paling tinggi sekali, lisan Nabi dan Allah Rasul kita angkat yang paling tinggi sekali. Jangan ada lisan kita lebih daripada dia pula. Itu nombor 1. Yang kedua, ada sampai berita buat apa? Tabayun, selidik. Yang ketiga, kalau ada 2 orang kita yang bertelagah, apa nak buat? Aslihu, jangan simbah api. Ayat berapa tu? Ayat 9. Tadi ayat 2, ayat 6, ayat 9. 2, 6, 9. Ni lisan ni. 49. Ayat berapa? 2. Tu dengan Rasul ni paling tinggi sekali jaga. Kemudian ayat 6. Kemudian ayat 9. Kemudian ayat 11. Ini ada 3 dalam ni. Ini panggilan. Mula rendahkan orang. Tak puas hati. Orang tu tetap ni juga. Tak dapat nak jatuhkan lagi. Dia buat apa? Dia cela orang pula. Lamzun. Orang ni. Tak puas hati lagi. Tak dapat juga. Dia buat apa? Tanabaz bil alqab. Dia letak label terus. Satu puak. Letaklah nama-nama yang hari ni kan. Kita pun tahulah. Macam-macam lah label. W ke P ke E ke apa ke kan. Semua label ada sebab apa? Itu jalan nak jatuhkan orang tu.
Dipasangkan dan dia buat apa? Dia promote benda tu. Diulang-ulang-ulang. Ni nama dia apa? Ini kita panggil kalau pendidikan ni kata apa? Ada tak? Apa dia? Teori Cap apa? Cap apa dia? Ada nama dia? Bagi makan anjing, teori tu, bagi makan anjing. Kan? Bagi makan anjing, lepas tu bunyi loceng kan, buat ulang-ulang kali kan. Satu masa dia tak buat je, anjing tu keluar air liur. Sebab dia dah normalisasikan benda tu. Betul tak? Normalisasikan satu benda sampai akhirnya benda tu walaupun salah tapi jadi betul. Ini berlaku. Rosak dah. Kan? Ini perbuatan ni selalu dikenakan, dibuat untuk jatuhkan satu pihak yang dibenci. Auzubillah. Dan kita dilindungi daripada membuat benda ni dan dilindungi daripada terkena benda ni pula pada pihak yang lain. Tapi itu tak boleh elak, Nabi pun kena. Tapi yang penting jangan kita buat. Kena ni ujian kita. Nabi pun kena, Nabi lagi teruk kena. Nabi lagi teruk kena. Jadi kita nak kata Allah lindung kita daripada kena, itu adalah ujian, orang kata apa? Cabaran dalam nak sampaikan ke dakwah, memang macam tu. Tapi yang penting, yang paling yang kita nak selamat adalah apa? Kita jangan buat benda yang sama. Itu je. Dan yang terakhir ayat 12 apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ni ayat 12. Semua ni lisan. Inilah muslim ya. Jauhilah kamu daripada apa? Sangkaan-sangkaan. Kerana banyak daripada sangkaan ni, sebahagian sangkaan ni adalah dosa. Sangkaan ni. Selalu dengan husnuzon. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mengintip-intip. Intip-intip ni maknanya ini satu tajassus ni. Tak, ni satu benda yang kena dididik juga. Kalau tak biasa, kita akan tak sedar kita buat lah. Ini benda yang kena baiki, saya selalu ingatkan. Wala tajassasu, janganlah kamu mengintip. Dia dalam hadis Nabi ada dua. Dalam Quran pun ni kira ada dua cara baca ni. Satu titikkan jim tu. Satu boleh titik ni, ada titik kan? Ni kan? Satu baca dengan titik. Satu lagi baca dengan tak ada titik. Kalau tak ada titik bunyi dia apa? Tajassus dengan mata. Tengok lintai dengan mata. Tahassus dengan telinga. Ada perbualan, didengar telinga. Diintip juga tapi intip dengan faham? Pasang telinga kita panggil. Pasang telinga. Tu. Tiba-tiba dapat benda yang mula jadi apa? Zon. Hilanglah sangka baik tu. Bahayalah. Benda yang tak patut dia tahu kan contohnya. Dia macam itulah. Ni benda ni adalah satu penyakit yang kita kena rawat kat diri kita juga. Termasuklah saya semualah kita. Dan banyak perbuatan ni akhirnya jadikan satu benda yang buruk. Menjadikan kita ni akhirnya rosak hati kita kepada orang tersebut. Itu yang bahaya tu. Itu rosak. Ni kena rawatlah kita masing-masing semualah. Jadi wala tajassasu atau tahassasu. Dua. Ada hadis Nabi yang panjang tentang ni. Nabi kata panjang. Ni saya Muslim. Nampak? Nabi sebut dua-dua. Nampak? Ni. Dia kata, ni dalam saya Muslim. Dia baca, la tahasadu. Wala tabaghadu. Wala tajassasu. Wala tahassasu. Wala tanajashu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi pertama apa?
Dia nak dia punya ni. Iman je. Okey. Sekejap Tak nak Joshua kan. Hadis lain. Okey. Jadi la tahasadu apa? Janganlah kamu saling dengki. Hasad. Wala tabaghadu, belakang membelakangi ni. Wala tajassasu, mengintip-intip dengan mata. Wala tahassasu, telinga. Wala tanajashu, khianat dalam niaga jual beli tu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Itu dalam banyak lafaz hadis ni yang berbeza-beza. Jadi tabaghadu ni cari keburukan lah juga. Tabaghadu. Tanajashu ni apa? Jual beli tu khianat. Saling buat khianat dalam tu. Janjian jual beli. Jadi nak kita fokuskan ni dua lah, nampak tahassasu dengan tajassasu. Jadi satu dalam surah Al-Hujurat ni dua baca ni lah. Satu tajassus ni yang masyhur lah. Satu tahassasu. Buang jim tu. Sama juga dalam surah Al-Hujurat ni ayat 6. Ayat 6 kita tengok ayat 6. Ni kan. Ini kita boleh baca macam mana tau. Ta ni betul. Ba ni jadi huruf sa. Ya ni jadi huruf ta. Ni tabayya kan. Ta, ba dengan ya. Tukar jadi ta, sa dengan ba. Buang titik dua bawah ni je. Faham? Tu qiraat juga. Bacaan juga. Cara baca juga. Sebab bahasa dulu tak ada titik. Quran dulu mana ada titik kan? Dia ringkas je. Jadi dia contohnya fa, ta, bai, ya, nu kan. Jadi kita boleh letak apa dia? Sama tak? Ta, ba, ya, nu kan. Ta, bai. Okey, ni pula ta. Ni huruf apa? Ni ba ni. Ta, ni ba ni. Fatasab. Terlebih ni. Fatasabba tu. Ni. Fatasabba tu. Tukar ni semua. Cuma titik je beza kan? Gigi sama je. Titik je beza. Tabayyanu, tasab sama je. Tasabba tu apa? Sama juga. Tabayyun, sidik. Tasabbut, sidik juga. Cari benda yang pasti sampai sabit benda tu. Selagi tak pasti, tak ada sabit, tak payah. Hakim dia buat keputusan bila dah sabit kan kesalahan dia tu, baru boleh jatuhkan hukum. Tu juga kita nak jatuh hukum ni suka-suka je. Belum apa-apa dah sebar dah.
Jadi dua cara baca. Tabayyanu dengan tasabbatu. Sama juga ayat ni tadi. Tahassasu dengan tajas sama juga. Tapi dalam solat janganlah jadi imam, janganlah baca tak boleh. Baca yang masyhur punya yang kita pakai. Tunjuk pandai pula kan. Okey tapi dua-dua ada syadah. Tasabbatu, tabayyanu. Sebenarnya banyak ayat Quran yang macam ni. Kita buka kitab dalam ni ada. Ulum ni. Ada tafsir yang dia beritahu tentang qiraat. Lebih kurang mana dia? Tasabbut maknanya carilah keputusan yang tetap, yang pasti. Tabayyun selidik. Lebih kurang je, sama je ni. Letak makna sama pun tak ada masalah. Okey, baik ayat 12 itulah. Jadi wala tajassasu, janganlah kamu mengintip. Ataupun kalau tahassasu apa? Pasang telinga. Kan? Intiplah pasang telinga. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah ia mengumpat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Semua ni hukum asal dia apa? Hukum asal buat ni semua haram. Hukum asal dia lah. Tapi secara tetap ke haram dia? Tak. Yang ketop ni, umpat ni boleh bila? Bila mengumpat boleh? Minta fatwa dalam mahkamah, ada masalah, jumpa orang yang autoriti, nak minang. Kan? Yelah, kahwin kan? Kan tak boleh kan? Cerita sikit siapa. Ya, Nabi ada beritahu. Benda-benda macam tu boleh lah. Jadi bukanlah maknanya totally haram habis. Tak, ada benda yang adalah dia punya ilah-ilat dia yang akhirnya boleh. Kena baca buku kitab fiqah lah. Dia pula seterusnya. Sama juga dalam hal tajassus tu. Faham? Boleh kalau dalam hal apa dia ada jenayah pula. Pihak yang mana yang boleh? Macam itulah. Kita nampak ada bahaya ni, ada bahaya ni, tapi saya tak nak lah. Tengok habis kan. Tak boleh. Itulah adalah perkara yang akhirnya boleh dibenarkan buat benda ni. Jadi hukum asal dia ini dalam hal sosial yang umum macam ni. Nak buat juga tak ada faedah pun buat pun. Merosakkan dia lah. Itulah maksud dia, jaga maslahah. Jadi ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu, adakah seorang kamu suka an yakula lahma akhi, makan apa dia? Daging saudaranya yang telah pun mereput. Pastilah kamu benci akannya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ni dosa dia dosa besar lah bila sebut. Maknanya bila ada satu perkara dosa, lalu Allah sebut dia punya analogi tentang buruk tu. Contohnya, dalam yang lain tak ada kan? Tapi dalam bab ni Allah letak, kamu suka tak makan daging saudara kamu? Maknanya ni dosa dia besar, luar biasa. Besar. Jadi inilah Muslim pertama. Kita bincang ni. Jadi selamat semua benda. Bahkan bukan sekadar pertama ni dalam bab apa? Ilmu dia lah. Dakwah tadi tu. Tak mungkin kita ucap salam dalam keadaan sedangkan tu doa untuk orang tu selamat, tapi rupanya tak selamat selama ni kan. Dalam keadaan dia tetap bermaksiat kepada Allah dengan banyak melakukan perkara yang dibenci Allah, tapi ucap Assalamualaikum. Kan? Akhirnya tu jadi adat saja. Sebagaimana kita sebut tadi, tak ubah macam ucap apa? Hello, good morning je lah. Tak ada nilai dah.
Tak ada nilai yang tinggi sebagaimana yang Nabi bagi tahu. Nabi kata ni boleh sebab masuk syurga ni, afsyus salam. Tapi tak adalah. Kita telah pun buat tanpa ilmu. Jadi nak dapat sejahtera ni, selamat ni, perlulah ikut jalan Islam. Jalan Islam ni jalan apa? Jalan dakwah. Mengajak manusia semua selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada apa? Agar tunduk patuh menyerah diri kepada Allah ni. Untuk selamat daripada diazab oleh Allah di akhirat nanti. Dengan ikut acuan Islam. Jadi inilah perbincangan kita pada pagi ini tentang apa itu Islam. Mudah-mudahan jelas tentang sumbernya, apa yang kita kena buat supaya benar-benar Islam itu kita dapat ambil sepenuhnya. Dan penutup dia hari ni lah saya bagi al-muslimu, kita baca balik hari ni, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sebenar itu adalah orang lain adalah orang yang telah selamat oleh muslim, yang orang-orang muslim yang lain daripada gangguan lisannya dan gangguan tangan dia. Kita bincang lisan je lah. Ada soalan ke? Tak ada Ya. Sabar radu tadi lah. Cari kekurangan orang. Tapi tak tahu sama ada dia ambil berat ke. Mungkin kalau kita kehuzan dia ambil berat. Tapi sepatutnya dia ambil berat, dia tak payah macam tu, dia pergi je terus. Kan? Dia tak perlu dia nak komenkan kat ni orang lain. Tak perlu. Tak apalah tu kan. Tahu nak kata. Ya. Boleh je tanya kan umum. Kau dia sakit ke? Jom pergi tengok dia. Boleh je. Tak salah, asalnya tak salah lah. Tanya macam tu. Tanya yang baik. Bukan nak kritik dia. Kita tanya dia apa khabar dia, mana dia lama. Tak ada masalah tu. Okey Jadi tak ada apa dah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.